menjaga agar ini tidak melafaz ini yang boleh menyebabkan penceraian sedangkan dia tidak mengetahui. Dan kita mendapati banyak soalan-soalan daripada para jemaah dan kebanyakannya adalah dalam bab talak ini. Yang ajibnya selama beberapa tahun ini banyak ini soalan ini berkenaan dengan bab ini penceraian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita insya-Allah ini daripada segala musibah. Cuma ini menunjukkan apabila ini kita tidak mempelajari bab ini dengan betul, maka timbul ini banyak ini iskal ataupun ini beberapa ini kesulitan. Jadi dalam ini bab talak ini kita telah membicarakan jenis-jenis talak. Kita ada talak ini dikirakan sebagai talak bain. Kita ada talak ini raj'i, bain, kita ada bainunatu surah, bainunatu kubra, bain yang kecil, bain yang besar. Talak ini raj'i ini maksudnya kita boleh rujuk kembali kepada pernikahan. Dan juga kita membicarakan tentang merujuk, apa yang dimaksudkan dengan merujuk ini isteri kembali kepada pernikahan. Dan berkenaan ini dengan talak ini bain, kalau sekiranya seorang suami itu menceraikan isterinya dengan talak 3, dia menjadi bain kubra, yang mana dia tidak boleh kembali kepada isterinya walaupun dengan akad yang baru hanya setelah isterinya ini berkahwin dengan lelaki yang lain dan diceraikan, dan selepas itu baru dia boleh berkahwin ini kembali. Ini semua adalah daripada hukum ahkam ini yang bersekepautan ini dengan talak. Sebab ini talak ini dalam Islam hanya 3 kali diberikan kepada orang yang merdeka dan 2 kali diberikan kepada hamba. Selagi mana seorang lelaki ataupun suami tidak menceraikan dengan talak 3, dia boleh rujuk isteri kembali ini kepada pernikahan. Tetapi kalau tidak, dia tidak boleh merujuk isterinya kembali kepada pernikahan. Sama juga hukumnya dengan kalau seseorang ini suami menceraikan isteri dengan talak khulu', yakni dia menyebut harta dalam perceraian. Dia mengatakan, aku ceraikan kau dengan $100 ataupun aku ceraikan kau dengan sebutir cincin emas, ini sebagai misal. Maka ini adalah misal ini talak ini khulu'. Kalau sekiranya isteri itu setuju, maka talak ini tersebut ini berlaku, maka diwajibkan ini atas isteri untuk memberikan harta yang disebutkan di dalam talak. Maka talak ini dikirakan sebagai talak ini yang bain. Sama juga hukumnya kalau sekiranya suami menceraikan isteri yang dia belum lagi bersetubuhi, maka ia juga menjadi bain dan tidak ada iddah ini baginya. Kita juga membicarakan tentang masalah iddah, apa yang dimaksudkan dengan iddatul talaq, apa yang dimaksudkan dengan iddatul wafah, dan iddah ini bagi wanita yang tidak ada haid, iddah bagi wanita yang ada haid. Maka ada perbezaan begitu juga dengan kalau sekiranya isteri itu sedang dalam keadaan hamil, bagaimana kita nak mengetahui sama ada iddah ni masih ada lagi ataupun tidak. Maka ini semua adalah hukum ahkam ini secara ringkas apa yang kita telah membicarakan sebelum ini. Hari ini kita akan masuk kepada bab ini agak apa kita mengatakan mungkin yang ini jarang didengar ya. Disebabkan bab ini bersangkut paut ini dengan satu bab ini dia bersangkut paut ini dengan talak jahiliyah. Talak ini jahiliyah. Mungkin saya terangkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan talak ini jahiliyah. Yakni kita dalam zaman jahiliyah, dimaksudkan dengan zaman jahiliyah adalah zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini jahiliyah yang mana kebanyakan ini orang Arab ini mereka sembah berhala dan sebagainya. Maka mereka memandang wanita ini sebagai sesuatu beban. Mereka memandang wanita sebagai satu beban. Yang kita ada ayat dalam Al-Quran ini sebagai misal. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan bagaimana mereka menanam anak-anak perempuan mereka, disebabkan apabila mereka dapat anak perempuan, mereka akan menjadi murung, dan sebahagian daripada mereka disebabkan kefakiran, maka mereka menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Ini yang Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, yakni apabila anak-anak perempuan yang ditanam akan ditanyakan kenapa mereka ditanam, bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa mereka dibunuh. Dan hakikatnya zaman yang kita tinggal hari ini juga banyak orang yang membunuh anak-anak mereka, apa yang dikenali sebagai abortion, walaupun anak itu belum lagi keluar, tapi apa yang dilakukan sekarang lebih dahsyat daripada zaman jahiliyah. Berapa banyak orang yang melakukan penzinaan dan sebagainya, dan selepas itu wanita itu hamil, dan selepas itu mereka melakukan abortion di mana-mana. Dan ini dihalalkan di kebanyakan negeri
di dunia sekarang ini. Dan zaman dahulu itu satu perkara, yakni mereka memandang wanita-wanita ini sebagai beban, dan mereka merendahkan ini wanita serendah-rendahnya, sehingga kan mereka memainkan adat mereka, yakni dalam merendahkan ini wanita. Sebagai misal, seorang lelaki misalnya, yakni dia bersumpah dia tidak akan bersetubuh dengan yakni isterinya. Dia tidak akan bersetubuh dengan isterinya. Yakni niat ini dia mengatakan sedemikian supaya yakni dia nak mengenakan yakni kepada isterinya apa kita mengatakan kesusahan. Dia nak mengenakan kepada isterinya dengan sengaja, yakni untuk menghina yakni isterinya, untuk menyusahkan yakni isterinya. Apa dia mengatakan? Dia bersumpah yakni untuk tidak mendatanginya selama setahun ke selama 2 tahun ataupun selama-lamanya, sebagai misal. Maka ini berlaku yakni pada zaman yakni jahiliyah. Jadi apa mereka buat adalah, mereka kalau tak suka yakni kepada satu isteri, mereka akan buat yakni sumpahan ini yakni sebagai yakni untuk menghina, sebagai yakni untuk menghina dan untuk menyusahkan yakni isteri mereka. Maka datang yakni Islam ini mengharamkan yakni sumpahan yakni seperti ini. Yakni kalau sekiranya seseorang itu bersumpah untuk tidak mendatangi yakni isterinya yakni dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dia mengatakan demi Allah. Kalau dalam bahasa kita panggil demi Allah, kalau dalam bahasa Arab ini wallahi, ataupun demi Ar-Rahman. Ini seperti mana yang penulis akan sebut, sama ada dengan nama Allah ataupun dengan sifat Allah. Dia mengatakan ini misalan, aku tidak akan mendatangi engkau, aku tidak akan melakukan persetubuhan dengan engkau, sebagai misal. Maka ini hukum mahkam ini yang dikenali ini sebagai al-ila. Ini seperti mana ini kita lihat di sini dalam bahasa Arabnya, al-ila. Jadi kita ada alif, ya, lam alif dengan hamzah. Ini asal daripada perkataan aula. Aula yuli ilaan. Aula yuli ilaan. Yani aula ini maksudnya ini dia bersumpah yani untuk tidak mendatangi yani isterinya 4 bulan dan lebih. 4 bulan ini ya dan lebih. Ini kenapa ini 4 bulan dan lebih? Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala yang ini menyebut ini dengan terperinci berkenaan dengan orang yang menceraikan ini isterinya, bersumpah untuk tidak bersetubuh ini isterinya 4 bulan ini yang lebih dan lebih. Maka kalau sekiranya dia bersumpah untuk tidak mendatangi ini isterinya lebih daripada 4 bulan, baru kita mengatakan ini adalah hukum ahkam ini yang disangkut dengan ila. Dan kita akan lihat bagaimana dia nak menebus ini sumpahan ini dan apa yang akan berlaku kalau sekiranya dia tidak mendatangi ini isterinya setelah ini 4 bulan. Jadi ini yang kita akan mempelajari ini pada hari ini. Jadi penulis ini mengatakan jadi dia mula di sini ya. Ini adalah dari Fathul Qarib ya, yang ini daripada Abu Syuja'. Maka penulis ini dia mengatakan faslun fi bayani ahkamil ila, yakni menerangkan ini hukum ahkam yang bersangkutan dengan ila. Wa huwa lughatan, dalam segi bahasa dia mengatakan masdaru ala yuli ilaan. Ala yuli ilaan. Jadi dia rubai, yakni dia ada 4 huruf, yakni daripada apa kita mengatakan, daripada apa yang dikenali sebagai rubai, yakni fi'il yang ada 4 huruf. Maksudnya adalah halafah. Halafah ini maksudnya sumpah. Jadi aula ini bukan aula, saya silap. Fi'il madhinya ala yuli. Jadi kita ada 2 alif yang ini di depan. Ala yuli. Maksudnya halafah. Halafah ini maksudnya bersumpah. Ini dalam bahasa Arab ini perkataan sumpah ini kita ada banyak sekali. Qasama pun aqsama. Ini semua adalah daripada makna sumpah. Dalam segi bahasa yakni sumpahan, wa syar'an yang dalam segi syarak yakni halifu zaujin yasihu talaquhu liyamtani'a min wat'i zaujatihi fi qubuliha mutlaqan aw fawqa 4 ashhur. Dia dalam segi syarak yakni dia adalah sumpahan yang datang daripada seorang suami yang sah talaknya. Apa maksudnya? Ini maksudnya suami isterinya bukan dalam keadaan bain. Yakni suami boleh menceraikannya. Jadi dia apabila dia bersumpah dalam keadaan yang mana dia boleh yakni menjatuhkan talak. Ini yang dimaksudkan. Jadi suami ini dia bersumpah, apa yang disumpah, liyamtani'a min wat'i zaujatihi. Yakni dia bersumpah yakni supaya dia tidak
mendatangi isterinya, yakni melakukan persubuhan bersama isterinya pada farajnya fi qubuliha mutlaqan, sama ada dia tidak berkaitkan kepada masa. Dia mengatakan aku tidak akan mendatangi engkau selama-lamanya. Suami mengatakan sedemikian. Aku tidak akan melakukan persubuhan dengan engkau selama-lamanya, dan dia ikuti dengan demi Allah, ya. Dia mesti ada sumpahan. Demi Allah, aku tidak akan mendatangi engkau selama-lamanya. Maka ini adalah ilak. Ini adalah sumpahan yang membawa kepada ilak. Ataupun dia mengkaitkan kepada masa. Masa adalah fauqa arba'ati ashhur, apa-apa yang lebih daripada 4 bulan. 4 bulan 10 hari, ataupun 5 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun 1 tahun dan sebagainya. Selepas itu beliau mengatakan wa hadzal ma'na ma'khuzun min qaulil musannif, dan maknanya daripada definisi ini dia balik kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam Abu Syuja', ya. Al-Imam Abu Syuja'. Jadi maksudnya Al-Imam Abu Syuja', dia menerangkan di dalam kitabnya khulasah definisi bagi ila. Maka dia mengatakan wa idza halafa. Jadi kita lihat dalam bol ini adalah kitab Abu Syuja', ya. Maka Al-Imam Ibn Qasim dia mensyarahkan Abu Syuja'. Wa idza halafa alla yata'a zawjatahu wata'an mutlaqan aw muddatan. Jadi seorang suami sama ada dia bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama-lamanya ataupun pada masa yang tertentu. Wata'an muqayyadan bimuddatin tazidu ala arba'ati ashhurin. Masa yang berkaitan dengan masa yang dimaksudkan lebih daripada 4 bulan. Dia bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya lebih daripada 4 bulan. Ai al-haliful madhkur mulin min zawjatihi. Dan orang yang melakukan sumpahan itu iaitu suami bagi wanita tadi, sawaun halafa billahi ta'ala au bi sifatin min sifatihi. Sama ada dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dia bersumpah dengan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sama ada dia mengatakan wallahi ataupun warahmani, demi Allah ataupun demi Ar-Rahman, ataupun demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini kita mengatakan daripada makna sifat. Sama ada dia mengatakan nama Allah ataupun dia dengan menyebut sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Au 'allaqa wata'a zawjatihi bi talaqin au 'itqin, ataupun dia menggantungkan persetubuhan dengan isterinya dengan talak ataupun membebaskan hamba. Dia menggantungkan sumpahan itu dengan dia menggantungkan dengan dia menggantungkan persetubuhan itu dengan talak. Dia memberikan misal kaqaulihi, seperti mana dia mengatakan, seorang mengatakan in wati'tuki fa anti taliq. Ini adalah misal kita mengatakan seseorang itu dia menggunakan kaitan ataupun dia menggantungkan talak dengan persetubuhan. Dia mengatakan kalau sekiranya aku bersetubuh dengan engkau, maka engkau cerai. Engkau diceraikan. Maka dia akan diceraikan kalau sekiranya berlaku persetubuhan. Dan kalau sekiranya dia menggantungkan kepada membebaskan hamba, dia mengatakan in wata'tuki, kalau aku bersetubuh dengan engkau, fa'abdi hurun, hambaku akan menjadi bebas. Maka apa yang akan jadi? Penulis mengatakan fa idza wati'a tuliqat wa utiqal 'abdu. Kalau sekiranya dia melakukan persetubuhan, maka jatuh talak yang digantungkan. Maksudnya isterinya diceraikan. Kalau sekiranya dia menggantungkan untuk membebaskan hamba, maka hamba itu dibebaskan apabila dia melakukan persetubuhan. Jadi ini adalah daripada jenis ta'liqut talaq, menggantungkan talak kepada perbuatan. Wa kadzalika qala in wati'tuki falillahi alayya salatun aw saumun aw hajjun aw itqun fa innahu yakunu mulian aidan. Jadi ini semua adalah jenis-jenis ila. Jadi jenis yang pertama ila, kita mengatakan sumpahan untuk tidak mendatangi isteri lebih daripada 4 bulan. Ini yang akan disebutkan nanti tentang apa yang diwajibkan ke atasnya. Dan begitu juga daripada makna ila, ini penulis ini mengatakan kalau sekiranya suami menggantungkan talak dengan persetubuhan, ataupun membebaskan hamba dengan menggantungkannya dengan persetubuhan. Ini juga adalah daripada
daripada makna yakni ila. Dan begitu juga yakni melakukan nazar dengan menggunakan ini persetubuhan. Yakni kalau aku bersetubuh ini dengan kau, maka aku bernazar yakni untuk melakukan solat ataupun puasa ataupun haji ataupun membebaskan hamba, maka ini juga ini dikirakan ini sebagai yakni ila. Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa yu'ajjalu lahu ayyum halul muli hatman hurran kana au abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i. Sekarang ini kita kembali ini kepada makna ini yang pertama, yakni ila. Seorang ini dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mendatangi ini isterinya lebih daripada 4 bulan. Apa jadi ini kepadanya? Maka yu'ajjal lahu. Penulis ini mengatakan dia diberikan tempoh sedemikian. Yakni kita lihat yakni sama ada dia mendatang yakni kepada isterinya, yakni melakukan persetubuhan pada isterinya sebelum yakni 4 bulan ataupun tidak. Kalau sekiranya dia bersetubuh dengan isterinya, maka diwajibkan dibayar kafaratul yamin, sebab ini dia sudah bersumpah. Dia sudah melakukan persumpahan. Tapi kalau sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mendatangi ini isterinya selama 5 bulan ini sebagai misal, maka penulis ini mengatakan yu'ajjal lahu, yakni kita lihat sama ada dia melepasi 4 bulan ataupun dia tidak melepasi ini 4 bulan. Sebab untuk jatuhnya talak ini dia mesti melepasi ini 4 bulan. Ini seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Yakni bagi orang yang melakukan ila terhadap ini isteri-isteri mereka, maka ditunggu yakni 4 bulan. Yakni kalau dia bersumpah yakni lebih daripada 4 bulan untuk tidak mendatangi, maka kita tunggu ini sampai yakni 4 bulan. Daripada mana kita dapat 4 bulan? Daripada ayat daripada Al-Quranul Karim. Maka dia tidak boleh yakni tidak mendatangi isterinya lebih daripada 4 bulan. Jadi 4 bulan ini maksimum. Kalau sekiranya bulan pertama dia tidak mendatangi, bulan kedua dia tidak mendatangi, bulan 3 dia tidak mendatangi, maka diberikan lagi 1 bulan ini tempoh. Lagi 1 bulan. Maka yumhalul muli hatman, yakni sama dia diberikan ini tempoh sama ada dia adalah seorang hamba ataupun ini seorang merdeka, hurran kana au abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i. Dan dengan syarat ini isterinya mampu untuk melakukan persetubuhan. Beza kalau sekiranya isteri tidak mampu yang melakukan persetubuhan, seperti isteri sakit dan sebagainya, maka hukumnya ini berbeza. Mungkin ini dia nak mendatangi ini isterinya, akan tetapi ini dia tidak dapat ini mendatangi disebabkan isterinya dalam hospital ini dan sebagainya. In sa'alat zalika 4 ashhur. Dan isteri ini dia mahu yang melakukan ini persetubuhan, tetapi yang suami sengaja yang nak menyusahkan isteri dengan tidak melakukan ini persetubuhan ini kepadanya. Dan isteri mampu melakukan persetubuhan, seperti mana kita mengatakan semua ada daripada syarat-syaratnya. Isteri is mutiqah, yakni isteri yang mampu yang melakukan persetubuhan dan isteri mahu melakukan persetubuhan. Dan beza kalau isteri tidak mahu ini melakukan persetubuhan, dia boleh mengatakan saya mahu tapi isteri ini tidak mahu, maka sekarang ini balik ini kepada ini salah ini isteri. Tapi sekarang ini kita mengatakan isteri ini mahu dan dia mampu yang ini melakukan persetubuhan, maka ditunggu yang ini selama 4 bulan. Wabtida'uha fi zaujati minal ila. Dan permulaan yang ini penulis yang ini mengatakan yakni daripada berlakunya yakni sumpahan itu, berlakunya ini ila. Wa fi raj'iyyati min raj'ah. Dan bagi yakni masalah yakni rujuk, yakni dia balik yakni kepada bila yakni dia melakukan rujuk. Jadi dia mengatakan summa ba'da inqida'il muddati yukhayyarul muli. Sekarang kalau sekiranya dia sudah sampai yakni kepada 4 bulan. Dia sudah sampai yakni kepada 4 bulan. Jadi sekarang hakim ini akan memberikan pilihan yakni kepada al-muli. Al-muli yakni orang yang melakukan sumpahan tadi, suami tadi. Bainal fai'ati bi ayyulijal muli hashafata wa qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ah. Pilihan yang pertama yang diberikan adalah dia bersubur dengan isterinya. Yang ini selepas 4 bulan. Jadi pilihan yang pertama, sama ada dia kembali kepada isterinya dengan melakukan ini persetubuhan, dan minimum ini persetubuhan penulis ini mengatakan di sini bi ayyulijal muli. Ini minimum ini persetubuhan adalah dia memasukkan kepala yakni zakarnya ataupun kadarnya, kalau sekiranya kepalanya tidak ada ataupun terpotong, yakni kadar ini kepala tersebut. Ini kita mengatakan untuk dia menebus, ini sumpahan ni. Biqubulil mar'a, yakni pada faraj ini isterinya. Wa takfir lil yamin. Kalau dia melakukan sedemikian,
maka dia kena membayar kafaratul yamin. Sebab ini dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mendatangi isterinya. Sekarang ini dia mendatangi isterinya, maka diwajibkan dibayar kafaratul yamin dan tidak ada talak. Tidak ada talak. Ini adalah pilihan yang pertama. Tapi kalau sekiranya dia tidak mahu, penulis mengatakan in kana hilfuhu billahi ta'ala ala tarki wat'iha aw at-talaqi lil mahlufi 'alayha fa in imtana'a az-zawju min al-fai'ati wat-talaq talaqa 'alayhi al-hakim. Sekarang ini suami ini dia tidak mahu melakukan sedemikian, yakni dia tidak mahu kembali kepada isterinya dan melakukan persetubuhan, dan dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak kembali kepada isterinya. Maka pilihan yang kedua adalah awit talaq. Yakni pilihan yang pertama sama ada dia melakukan persetubuhan dengan isterinya, ataupun pilihan yang kedua adalah dia menceraikan isterinya. Dia menceraikan isterinya. Ini yang dimaksudkan dengan pilihan yang kedua. Sebab dia bersumpah kita mengatakan untuk tidak mendatangi isterinya. Maka sama ada dia mendatangi isterinya ataupun dia menceraikan isterinya. Tetapi kalau sekiranya dia tidak mahu mendatangi isterinya dan dia tidak mahu menceraikan isterinya, kalau dia menceraikan isterinya maka jatuh talak. Tapi kalau sekiranya dia tidak mahu menceraikan isterinya, di sini penulis ini mengatakan fa in imtana az-zawju minal fai'ati wat talaqi talaqa 'alaihi al-hakimu talqatan wahidatan raj'iyah. Kalau sekiranya dia tidak mahu melakukan persetubuhan. Fai'ah ini maksudnya menebus sumpahan. Talak dia tidak mahu melakukan talak. Apa jadi talaqa 'alaihi al-hakim? Hakim mentalakkannya. Hakim mengatakan auqa'tu 'alaika talaq. Aku jatuhkan talak ke atas engkau. Jadi siapa yang menjatuhkan talak? Hakim yang menjatuhkan talak. Ini pada minggu yang lepas ataupun 2 minggu lepas kita mengatakan ini adalah daripada misal talak dipaksa yang sah. Talak yang dipaksa, suami tidak mau menceraikan tetapi dipaksa, berlaku cerai. Siapa yang menceraikan? Hakim yang menceraikan. Maka ini sah disebabkan ada syarat-syarat bagi ila, seperti mana yang kita mengatakan. Maka hakim yang menceraikannya dengan talak satu, akan tetapi raj'iyah. Apakah yang dimaksudkan dengan raj'iyah? Yang dimaksudnya suami boleh rujuk isteri kembali kepada pernikahan. Fa in talaqa aksara minha lam yaqa. Tapi kalau sekiranya talak itu, hakim itu menceraikan lebih daripada satu talak, maka ia tidak dikira sebagai talak. Fa in imtana'a minal fai'ati faqat amarahul hakimu bitalaq. Tapi kalau sekiranya dia tidak mahu untuk melakukan persetubuhan sahaja, maka hakim akan perintahkan dia untuk menceraikan. Maksudnya hakim tidak menceraikan dahulu. Dia bukan maksudnya dia tidak mahu melakukan persetubuhan dengan isterinya terus hakim menceraikan. Tidak, hakim akan memerintahkan untuk dia menceraikan. Jadi sekarang dia tidak mahu melakukan persetubuhan dengan isterinya dan hakim mengatakan kepadanya, kalau begitu engkau ceraikan isteri engkau. Kalau sekiranya dia mahu menceraikan, maka jatuh talak. Tapi kalau sekiranya dia tidak mahu, maka baru hakim menceraikan. Maka ini adalah sikit lebih kurang hukum ahkam berkenaan dengan ila. Mungkin ada jemaah menanyakan, boleh ke ini berlaku? Ini berlaku. Ada sebagian orang dia melakukan sumpahan seperti ini. Dia bersumpah dia tidak akan mendatangi isterinya disebabkan marah misalan dia tidak mahu datang isterinya selama 1 tahun ke ataupun 2 tahun ke, ataupun dia mengatakan selama-lamanya, maka isteri melakukan aduan kepada mahkamah mengatakan suami saya telah bersumpah untuk tidak mendatangi saja, maka hukum mahkam ini wujud. Maka diwajibkan atas mahkamah untuk menjalankan hukum mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah sikit lebih banyak berkenaan dengan al-ila. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan masuk kepada lagi satu jenis talak jahiliyah yang dikenali sebagai talak az-zihar ataupun hukum az-zihar. Jadi insyaAllah kita tangguhkan pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.